اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 16. Pati Paridah, muka surat 16. Baris yang kedua daripada atas. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه آمين. Dan padanya, pada keesaan Allah, 3 bahagi. Pertama daripada 3 bahagi, tunggal, yakni keesaan pada zatnya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua daripada 3 bahagi, tunggal, yakni keesaan pada sifatnya sifat Allah. Ketiga, tunggal, yakni keesaan pada perbuatannya, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan padanya, pada keesaan Allah ataupun pada tunggal, 3 bahagi. Keesaan Allah, tunggal Allah, terbahagi pula kepada 3 bahagi, 3 keesaan. Pertama, tunggal, keesaan pada zatnya. Tunggal, keesaan pada zatnya. Kemudian di bawah tu, keesaan pada zat 2 bahagi pula. Kedua, tunggal, keesaan pada sifatnya. Kemudian di bawah tu, tunggal, keesaan pada sifat Allah, 2 bahagi juga. Ketiga, tunggal, mana keesaan pada perbuatannya, perbuatan Allah. Tunggal, keesaan pada perbuatan pun 2 bahagi juga. Jadi kalau capur semua sekali, keesaan ni pecah kepada 6 keesaan. Pecah kepada 3 bahagi. Keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Tiap-tiap satu daripada 3 ni 2 bahagi pula. Keesaan pada zat 2 makna. Keesaan pada sifat 2 bahagi, 2 makna. Keesaan pada perbuatan 2 bahagi juga. Jadi 6 keesaan. 6 keesaan nak menafikan qumumus sittah, dia panggil kam yang 6. Kam tu hak lawan kepada keesaan. Jadi kita nak kejapnya keesaan pada 6 bahagi. Kita nak menafikan, nak tolak kam yang 6. Qumumus sittah, kam yang 6, nak tolak dengan keesaan pada 6 bahagi. Ni dia detail halus ni. Jadi keesaan 3 bahagi. Keesaan pada zat, keesaan pada sifat, dan kemudian keesaan pada perbuatan. Tiap-tiap bahagi itu pula 2 bahagi pula. Jadi 6 keesaan. Sebagaimana saya sebut minggu lepas berkaitan dengan kedudukan wahdaniyah
pada pembicaraan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mana asasnya adalah wahdaniyah. Dikenali ilmu kita yang duk ngaji ni ilmu tauhid, ilmu mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi asas kita membicarakan bab ketuhanan, membicara bab sifat ketuhanan adalah pergi kepada keesaan. Pergi kepada keesaan yang mari daripada zahirnya Islam dimulai dengan dua kalimah syahadah. Syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan nafi melainkan Allah isbat. Nafi isbat bawa faedah hasar dengan makna Allah jua Tuhan atau keesaan. Allah jua Tuhan. Mari daripada permulaannya dua kalimah syahadah. Penyaksian tiada Tuhan melainkan Allah dengan makna Allah jua Tuhan. Ini wahdaniyah. Ini kata asas pembicaraan mengenal Allah, beriman dengan Allah adalah pembicaraan keesaan. Apabila Allah Tuhan yang esa, pastilah Tuhan yang esa ni bersifat dengan sifat Tuhan. Mana? Istighna, iftikar. Mari daripada keesaan. Bila Allah Ta'ala jua Tuhan, pastilah Allah Ta'ala terkaya daripada yang lain. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada yang lain. Sebab hanya Allah jua Tuhan. Dan pastilah iftikar, sekalian yang lain hanya berkehendak kepada Allah, sebab hanya Allah jua Tuhan. Ni. Jadi istighna iftikar mari daripada keesaan. Bila Allah Ta'ala bersifat dengan terkaya daripada tiap-tiap yang lain, tiap-tiap yang lain hanya berkehendak kepada Allah, pastilah Tuhan bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Pastilah Tuhan maha suci daripada sebarang sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Kalaulah Allah tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan, sebaliknya ada sifat kekurangan, hanya Allah jua Tuhan. Kalau Allah bersifat dengan sifat kekurangan, tidak ada yang lain yang boleh menampung kekurangan Allah Ta'ala yang jua Tuhan ni. Maka kalaulah Allah jua Tuhan bersifat dengan sifat kekurangan, maka tak ada lah langit dan bumi ni. Sebab apa? Sebab sifat kekurangan di Allah pun Allah tak nak tampal, tak ada pula Tuhan yang lain nak menampal. Maka kalau Allah bersifat dengan sifat kekurangan di sendiri pun tak boleh nak sempurnakan, mana mungkin Allah Ta'ala mengadakan langit dan bumi. Sekarang ni langit dan bumi ada. Ini dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Ini dalil maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Allah Ta'ala Tuhan yang bersifat dengan sifat kesempurnaan, pastilah Tuhan yang esa. Ini asasnya keesaan. Kita bicara bab mengenal Allah, tapi mari daripada Islamnya dua kalimah syahadah. Mari daripada Islamnya dua kalimah syahadah. Syahadah yang pertama, penyaksian hanya Allah jua Tuhan. Ini orang yang nak masuk Islam, dia kena ngaku hak ni dulu. Ngaku yang pertama, Allah jua Tuhan. Ngaku yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Tuhan. Tapi hak ngaku yang pertama adalah Allah jua Tuhan. Ni orang kafir nak masuk Islam. Kemudian pergi pula kita nak mengenal Allah. Mengenal Allah mana? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat. Mana? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka hendaklah kamu mengetahui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Ni keesaan. Ini keesaan.
Sebab itulah asas pembicaraan kita adalah keesaan. Nak masuk Islam pun penyaksian keesaan Allah. Kemudian nak mati kita pun diakhirikan kalam dengan keesaan la ilaha illallah. Hak Nabi perintah tu, laqinu mautakum la ilaha illallah tu. Ajar oleh kamu akan mereka yang hampir mati dengan la ilaha illallah. Ni tauhid belaka ni. Permulaannya tauhid. Ni nak mati ni khatimah pun tauhid juga. Ajar dengan kalimah tauhid la ilaha illallah. Kemudian persoalan di alam barzah pun Tuhan akan letak di atas kalimah tauhid. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ni biasa ayat ni dibaca dalam ketika baca talqin ni. Yusabbitullahu alladhina amanu, menetap oleh Allah Ta'ala akan mereka-mereka yang beriman. Yusabbitullahu alladhina amanu, menetap oleh Allah Ta'ala akan mereka-mereka yang beriman bil qawli tsabit fil hayatid dunya, dengan qaul perkataan yang tetap ketika hidup atas dunia. Menetap oleh Allah Ta'ala akan orang yang beriman dengan bil qawli tsabit, dengan perkataan yang tetap fil hayatid dunya, dalam kehidupan di dunia. Apakah al-qaulu tsabit fil hayatid dunya? Al-qaulu tsabit fil hayatid dunya adalah kalimatut tauhid. Kalimah tauhid itulah perkataan yang tetap ketika hidup atas dunia ni. Jadi yusabbitullahu allazina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya. Apa dia? Kalimatut tauhid. Mana kalimah tauhid? La ilaha illallah. Ni nak masuk kalimah la ilaha illallah ni. Kalimah tauhid ni. Nak masuk. Kita nak berpegang dengan kalimah tauhid. Nak berpegang dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila kemah pegangan kita mentauhidkan Allah, mari daripada amal ibadah wajib sunat dalaman kalamu kuat kerana ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sampai maqam makrifah khasah adalah masuk kepada tauhidul af'al. Tu cerita bab kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dimulai dengan akidah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akidah kita ni nak mentauhidkan Allah. Kan gitu kita cakap sama. Kita nak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa mentauhidkan Allah? Ni. Mentauhidkan Allah pada zat, mentauhidkan Allah pada sifat, dan mentauhidkan Allah pada perbuatan. Ini hak permulaan ni. Nak kena kejap sini dulu. Terutama sekali mentauhidkan Allah pada perbuatan, kemudian disusuli dengan kudrah, iradah, ilmu tu pula. Kejap kita mentauhidkan Allah pada perbuatan, segala-gala perbuatan adalah perbuatan Allah jua. Allah mana? Sifat yang ketujuh, sifat kudrah. Allah yang bersifat kudrah lah yang menjadikan segala-gala perkara. Tapi dimulai dengan mentauhidkan Allah pada perbuatan. Kesemuanya perbuatan Allah. Allah mana? Allah yang bersifat dengan kudrah. Kemudian Allah yang memperbuatkan segala-gala. Allah mana? Allah yang bersifat dengan iradah, yang telah menetapkan segala-gala pada azal. Allah mana yang telah menetapkan segala-gala pada azal? Allah yang bersifat dengan ilmu, yang mengetahui segala-gala perkara pada azal. Ini kudrah, iradah, ilmu. Tapi nak mati dulu di mentauhidkan Allah pada perbuatan. Dia dalam masalah mentauhidkan Allah pada perbuatan ni,
ulang ulang pun kadang-kadang masih lagi tak faham. Kadang-kadang orang muda-muda, kata orang muda-muda ni dia cergah kalau kira-kira. Kadang-kadang bila mari pegangan yang terpesong, yang tidak mentauhidkan Allah pada perbuatan, tak boleh nak cekah juga. Tak boleh nak cekah juga. Tak boleh nak cekah. Ni sudah terlucuk daripada mentauhidkan Allah pada perbuatan, tak boleh nak cekah. Hak parah lagi, dia kata Ustaz Wan pun ajar gitu juga. Hak ajar karuk yang tidak mentauhidkan pada perbuatan tu, dia kata saya pun ajar gitu juga. Allah tu fitnah tu. Dah lalu waktu tu berat sangat tu. Walaha dalam kelas duk tekan mentauhidkan Allah pada perbuatan, pergi kepada kudrah iradah, segala-gala qada qadar, segala-gala qada qadar. Mari ajaran yang salah tak boleh nak cekah. Lepas tu salah kau mana, dia kata Ustaz Wan ajar gitu juga. Allah kata nanyalah seumpama tu. Nak kata gua ni. Nak kata saja-saja nak bohong gitu tak menasabah. Sebab ni dalam bab pegangan. Tak faham sungguh lah tu. Tapi nanyalah kalau kata gitu. Sebab saya duk tekan pak keesaan pada perbuatan, pergi kepada kudrah iradah tu, pergi kepada qada dan qadar tu. Allah dah tahu nak katalah beribu kali pun kali. Dak ratus dah. Kalau saya baca dalam kitab Minhajul Abidin tu, di Masjid Putih setahun 4 bulan tu, tidak berlaku. Ni Imam Ghazali rahimahullah, tidak berlaku di bumi, tidak berlaku di langit, walaupun hanya terdetik di hati, walaupun hanya berkelip mata memandang, tidak berlaku melainkan kesemuanya qada dan qadar Allah. Saya baca pula sebelum Jumaat, Masjid Pengadaan Baru, sebelum Jumaat, minggu lepas ngelah. Minggu ni dah minggu lepas ngelah. 6 bulan lebih. Hak tadi Minhajul Abidin tadi. Tidak berlaku di bumi, tidak berlaku di langit, walaupun sekecil kerlipan terlintas di hati, walaupun sekecil kerlipan mata memandang, tidak berlaku melainkan kesemuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu duk tekan pula, terlintas di hati pun qada dan qadar, sama telah ikhtiar pilihan hati kita qada dan qadar. Kalaulah berkelip mata yang memandang qada dan qadar, usaha perbuatan kita pun qada dan qadar. Maknanya kita ahli sunnah wal jamaah wajib kita isbatkan di akidah kita, kita letakkan di akidah kita hamba ada pilihan, kita hamba ada perbuatan, tapi jangan lari daripada qada dan qadar Allah. Bererti pilihan dan perbuatan kita pun qada dan qadar Allah. Bererti segala-galanya perbuatan Allah keesaan pada perbuatan. Kalau dak kemas sini, kita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Pilihan dan perbuatan kita sendiri. Lari lalu kepada qadariyah, sesak lalu dah. Kalau tidak berpegang ada pilihan dan perbuatan, terundur jadi jabariyah, sesak juga situnya. Kita ahli sunnah wal jamaah wajib kita isbatkan, letakkan di akidah hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi jangan lupa keesaan pada perbuatan bukan hati kita memilih, terdetik di hati pun Allah yang buat. Ada keesaan pada perbuatan, terdetik di hati pun Allah yang buat. Hati memilih, Allah yang buat. Kerlipan mata memandang, Allah yang buat. Ni pergerakan tubuh badan kita berusaha, Allah yang buat. Ni mati di keesaan pada perbuatan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di Masjid Abidin tu setahun 4 bulan duk ulang ayat tu. Duk ulang ayat tu. Pada kitab Imam Ghazali, kitab Minhajul Abidin tu. Tidak berlaku di bumi, tidak berlaku di langit, terlintas di hati, berkelip mata memandang,
Tidak ada. Melainkan yang berlaku tu adalah qada dan qada Allah. Lepas tu dia ulang sama. Tidak ada satu perkara pun walaupun sebesar zarah yang berlaku yang terlepas daripada qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Dia ulang. Sampai masa orang bawa kok jalanan yang terpesong, pilihan perbuatan hak kita mutlak tu jelas-jelas qadariyah, tak boleh nak cekah juga. Akhirnya ustaz orang pun ajar pesen tu juga, pilihan dan perbuatan ni mutlak juga. Kata dah lalu gitu sampai aku tak faham. Ni akhir zaman. Keesaan pada perbuatan, kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala, termasuk pilihan kita, termasuk perbuatan usaha kita pun perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini mati dikit wahdaniyah, pun dah masuk pula pada sifat qudrah, sifat iradah. Dalam kitab Pati Paridah ni panjang. Qudrah iradah panjang. Ni kena kemah molek. Qudrah iradah kena kemah molek. Pembicaraan rukun iman yang keenam, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah keesaan pada perbuatan tak ada gapo kitanya, dah nak ada apa lagi kalau kesemuanya perbuatan Allah. Tak ada lah kita ni, dah ni lama kening ni. Lama kening ni lah. Itulah keesaan pada perbuatan. Ini benda gaib. Kalau kita tak tanam keesaan pada perbuatan, hak zahirnya adalah perbuatan makhluk. Hak zahir perbuatan makhluk. Kalau kita tidak tanam keesaan pada perbuatan, kita akan berpegang sebagaimana zahir. Mana zahirnya? Makhluk yang memberi bekah. Akhirnya berpegang makhluk yang bekah, habis cerita semayang puasa tak ada. Tak ada. Di Mekah pun tak ada. Dan zahirnya memanglah makhluklah yang buat, manusia yang buat. Hak zahirnya. Qada qadar ni perkara gaib. Hak ni kena tanam terlebih dahulu nak mengesakan Allah pada perbuatan tu. Ni kadang-kadang bila tekan bab keesaan pada perbuatan, dia jadi pening. Pening kok mana? Pening sebab zahir perbuatan makhluk. Berpegang di akidah perbuatan makhluk. Nak cerita pula pegangan keesaan pada perbuatan, patuh akidahnya tidak mengesakan Allah pada perbuatan, berpandukan kepada pandangan zahirnya perbuatan makhluk. Ni jadi pening tak faham pening tak faham pening. Bukan tak faham, pandai tidak boleh menerima. Apa kita payah sangat ke nak faham bahasa Melayu? Payah ke semua perbuatan Allah. Boleh faham tak kok bahasa Melayu? Kadang orang nak terjemah kok bahasa orang putih pula. Cukup dah. Yang berlaku ni semua Tuhan buat. Kesemua terdetik di hati pun Tuhan buat. Berkelip mata memandang pun Tuhan buat. Bergerak nadi pun Tuhan buat. Kesemua Tuhan buat. Payah nak faham. Ya apa? Yang jadi payah pening apa semua tu, ni berlawan dengan akidah hak ada. Akidah hak adanya makhluk yang buat. Tu yang jadi payah-payah tu bukan payah nak faham. Apa payah nak fahamnya? Semua Tuhan buat, payah apa nak faham? Ni mudahnya. Sebab apa? Sebab semua. Kalau kata sebahagian Tuhan buat, sebahagian laginya makhluk buat, tu kena letak molek lah, kena bagi molek. Hak mana hak Tuhan buat, takut tukar. Hak mana hak makhluk buat, takut tukar. Tapi sekarang kesemua yang berlaku keesaan pada perbuatan, semuanya Tuhan buat. Apa nak payah? Tak ada payah. Yang payahnya ni tak boleh terima di akidah. Sebab akidah hak sesat, berpandukan kepada hak pandangan zahir. Makhluk belaka buat, kita yang buat. Kenyang nasi yang buat, hilang dahaga air yang buat, putus pisau yang buat, panas api yang buat, matahari yang buat. Zahir kita. Berpegang sebagaimana hak zahir tu. Makanan yang mengenyangkan,
air yang menghilangkan dahaga, pisau yang memutuskan, api yang menghanguskan, tak ada benda lah. Habis. Pegangan. Sebab apa? Ni. Tak tanam dengan akidah keesaan pada perbuatan qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Qada ketentuan azali hanya Allah yang mengetahui. Malaikat pun tak tahu ketentuan azali. Itu gaib. Qadar yang Allah buat sekarang ni pun gaib. Yang nampaknya kenyang nasi, hilang dahaga air, putu pisah hak tak nampak. Tapi sebenar-benarnya Allah yang mengenyangkan, buat kita jadi kenyang. Allah yang buat kita jadi hilang dahaga. Allah yang buat putuh tu. Allah yang buat hangus tu. Nampak tu? Memang tak nampak. Ini gaib. Ini gaib. Kalau tanam hak gaib ni awal-awal, tak ada benda lah. Tapi kalau tak tanam akidah mengesahkan Allah ni awal-awal, akhirnya berpegang, berpandukan kepada hak zahir, habis. Ini nak tanam balik dengan akidah di sunnah wal jamaah, kena wajib bertaubat terlebih dahulu dengan akidah yang terpesong tu pula. Itu satu perkara lah tu. Ini kadang-kadang sampai ke habis satu kitab, masuk yang kedua barulah boleh ikut, dia kata. Baru boleh ikut. Habis kitab pula, kitab Faridatul Fara'id. Faridatul Fara'id ni kalau saya tekan bab qada dan qadar, apa apa ni? Rapat jik lah. Rapat jik panggil apa? Nah, rapat sungguh kan? Tak cerita cara leseh dok. Tekan rapat-rapat, ulang. Siapa orang tahu dah, dia kata tahu dah, dia kata peseng. Memang cerita ulang tu tak tahu berapa kali lah ulang ni. Bukan 2 kali ulang ni. Pak ulang. Istiqamah ada tiap-tiap minggu. Habis kitab Faridatul Fara'id, dia dengar dalam radio di Masjid Abidin tu, tekan hak bab qada dan qadar ni, situ barulah dia boleh turut, dia kata. Tengok Faridatul Fara'id 4 tahun juga nak dikapi tepat tu. 4 tahun ke 5 tahun, 4 tahun gitulah. Tapi nak ceritanya, pada bicara bab qada qadar, memang ulang tu ulang pelik kadang-kadang. Sebab jumpa bagai-bagai korena, bagai-bagai penyakit akidah yang terpesong. Tak boleh nak turut lagi hak kitab Faridatul Fara'id tu. Bukan tak faham ni, berlawan dengan hak kepercayaan hak ada dah. Kepercayaan akidah hak berpandukan kepada hak zahir gitu. Tak ada ni, tak ada lah. Permulaannya 2 kalimah syahadah. Nak kesudahannya pula dengan la ilaha illallah. Tuhan letak pula di alam barzah dengan kalimah tauhid. Kalau tauhid tak ada, nak pergi ikut mana? Tauhid tak ada semayang, tak ada puasa, zakat haji tak ada, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu duduk tekan bab ilmu tauhid ni, tapi orang tak mahir ras macam. Orang jenis nak semayang gitu je. Rajin berjemaah, rajin 5 waktu. Tapi kalau belajar tambah dah ada kerja buat ke tak? Macam contoh kita buat kuliah duha di Masjid Bukit Payung ni. Sengeleng ambil kitab Pati Paridah nak tekan tauhid. Kadang-kadang orang yang berjemaah 5 waktu, orang tak ada kerja buat pun. Tapi kenapa tak mau belajar? Hak berjemaah 5 waktu ni, hak duduk masjid sama ni, tambah. Laki sama, perempuan sama. Perempuan tidak dituntut pun berjemaah, 5 waktu berjemaah. Cuma kita mazhab Syafi'i, perempuan yang tua-tua tidak dihalang. Tidak dihalang, tu je. Kalau mazhab lain, perempuan tua pun dia tak ui
Mazhab-mazhab mereka, masjid-masjid mereka tak ada ruang solat untuk orang perempuan. Saya ingat lagi almarhum tu saya sebut masjid-masjid Melayu di tanah haram Mekah, masjid Melayu dalam pedalaman tu, nak dapat bantuan kerajaan Saudi, syaratnya jangan benarkan perempuan datang kepada masjid kamu. Perempuan boleh pergi masjid dua je, Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Dua tu je perempuan boleh pergi. Masjidil Haram kan ada Kaabah, boleh tawaf. Masjid Nabi kan ada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid Kepayung ada apa? Masjid Kepayung ada apa? Tidak cerita terawih lagi tu. Terawih penuh mari. Oh, rajin berterawih. Kita dah cerita bab terawih ni. Amal fardu pun tidak akan diterima oleh Allah jikalau tidak kita memperbetulkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kenapa tak mau belajar? Kalau orang tak nitah majlis surah tu, payah nak kata lah. Orang ahli majlis surah dah. Kadang-kadang, hak ni memang sengaja nak kena marilah duha ni. Kadang-kadang, hak maghrib pun sudah sembahyang maghrib berjemaah balik. Isyak mari pula. Tu, hak tu nyata sangat. Tak ambuh belajar. Tapi cakap nak bawa agama, nak bawa dua kalimah, mentauhid pun tak mengaji. Bahkan, bangun balik, isyak mari pula untuk berjemaah. Perjuangan untuk bawa dua kalimah. Nak bawa dua kalimah. Orang ajar nak mengenal Allah dengan kalimah yang pertama, kalimah syahadah yang pertama, tak mau belajar. Masjid ni macam rumah kedua bagi mereka. Tapi jangan orang mengajar. Orang mengajar dia kat punggung. Ni. Sebab tu Nabi SAW bersabda, yulhamus su'ada wa yuhramul ashqiya. Al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uh. Yulhamus su'ada wa yuhramul ashqiya. Ilmu Nabi kata pendahuluan kepada amal. Ilmu pendahuluan kepada amal. Apa amal? Akidah kita didahulukan dengan ilmu. Nak berpegang kena ada ilmu. Sembahyang didahulukan dengan ilmu. Nak bicara bab sifat-sifat hati didahulukan oleh ilmu. Wal amalu tabi'uh. Amal mengikut ilmu. Pegangan mana ilmu kita. Semayang mana ilmu kita. Berjemaah mana ilmu kita. Taubah mana ilmu kita. Ikhlas mana ilmu kita. Turut ilmu. Kerana Nabi-Nabi pun sambung, akan dikurniakan ilmu kepada mereka yang Tuhan takdirkan pada azal orang yang bahagia ahli syurga, dan akan dihalang ilmu daripada mereka yang Tuhan takdirkan pada azal orang yang celaka, syaqi, orang yang celaka, ashqiya. Orang yang celaka Tuhan akan halang ilmu daripada dia. Tuhan tak akan buka hati untuk dicari ilmu. Walaupun ilmu depan mata pun dia tetap akan lari. Sebab apa? Sebab Tuhan tetap daripada azal orang celaka, maka Allah Ta'ala tidak akan buka ilmu kepada mereka. Itu je lah. Sebab tu kita Tuhan buka hati jadi nak belajar, bersyukur kepada Allah, berdoa kepada Allah, biar kita dapat ilmu yang memberi manfaat. Itu dia. Dia tak nak kata ni semua kurniaan daripada Allah. Kadang-kadang orang muda-muda je belajar. Kadang-kadang orang ni tak mau belajar. Macam-macam saya kan. Orang muda-muda Tuhan kurnia ke dia belajar tu, kalau kira dia paling payah nak belajarnya sebab kosong. Kosong ni payah juga nak belajar sebab satu tu. Tapi dia sungguh daripada kosong. Ada orang ni kalau kira taklah berat sangat ilmunya, reti kot sikit-sikit. Tapi kadang ilmu reti sikit pun ilmu semayang bang gitu je. Ilmu akidah kadang duli pun. Patutnya mudah nak belajar. Tambah. Belajar akidah. Tambah. Belajar bab semayang, bab hukum berjemaah. Tambah. Cerita ilmu tasawuf ta'ain. Tambah. Dan apa nak belajar? Nak belajar Quran je lah. Nak ngaji Quran situ, ngaji Quran sini, ngaji Quran. Itu je lah. Sehari-hari 2-3 guru Quran dia belajar. Itu fardu kifayah. Baca Quran hukumnya sunat. Baguslah nak belajar. Tapi akidah Quran macam mana? Akidah Quran macam mana? Akidah Quran, qul huwallahu ahad. Ahad esa tu.
Esa pada zat, sifat, perbuatan. Tu macam nak akidah tu. Wa ilahukum ilahu wahid. Bermula Tuhan kamu Tuhan yang satu. Satu pada zat, sifat, perbuatan. Macam mana satu pada zat, sifat, perbuatan? Baca Quran, sunat, berakidah dengan akidah Quran. Itu permulaan agama. Nak belajar dah berakidah Quran, belajar nak baca Quran aja. Lepas tu duk tanding orang, duk nyuruh orang. Ilmu tasawuf pun tak mengaji. Ilmu bab keikhlasan, jauhi daripada sifat riak, ujub, takabur. Tak heran belajar tu. Riak, ujub, takabur, Quran yang royak. Riak ni mana riak ni? Allazina hum yura'un. Mana? Wailun. Siapa ni? Allazina hum mana? Allazina hum yura'un. Riak. Ayat cerita bab takabur pula. Tapi dah baca saja. Ayat kata gapo pun tak erti. Fabi'sa maswal mutakabbirin. Seberat-berat, sejahat-jahat, seburuk-buruk tempat kembali dalam neraka. Neraka ni berat dah. Neraka ni buruk dah. Hak paling buruk adalah bagi orang yang sombong. Dia baca Quran tapi dia sombong. Dia baca tepat untuk dia. Sebab apa? Tak ada ngaji ilmu tasawuf fardu ain. Ni ada besen-besen gini ni. Bertanding lah. Dia nyuruh. Akidah daerah, fiqh daerah, tasawuf daerah. Itu semua bahagian masing-masing. Tuhan akan kurniakan ilmu kepada mereka yang Tuhan takdirkan pada azal bahagia ahli syurga, dan Tuhan akan halang ilmu daripada mereka yang Tuhan takdirkan pada azal celaka ahli neraka. Tambah dia ingat ke dengan semata-mata dia semayang, dia berjemaah syurga macam mana? Kalau tidak ada iman, tidak ada akidah, kalau semayang pun tidak berpandukan kepada ilmu, kalau keikhlasan pun tak ada, tu syurganya, itu semua neraka belaka. Ni nak tanam keesaan pada perbuatan, hak nak tekan. Keesaan tiga, keesaan pada zat, keesaan pada sifat, dan keesaan pada perbuatan. Yang kita duk baca semua lepas je semayang, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali kita baca lepas semayang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, keesaan. Wahdahu, hal kada Allah ni esa, keesaan. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah. Apa makna? Keesaan. Berapa keesaan di situ? 3. Mana? La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Makna Allah jua Tuhan. Wahdahu, hal kadang Allah ni esa. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah. Bukan esa. 3 kali esa situ. La ilaha illallah, isyarat keesaan pada zat. Wahdahu, isyarat keesaan pada sifat. La syarikalah, isyarat keesaan pada perbuatan. Lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit. Di hujungnya, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ia Allah atas tiap sesuatu amat kuasa. Tiap-tiap sesuatu ni kesemuanya duduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua duduk di bawah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuhan amat kuasa, dengan bahawa kesemuanya duduk di bawah umum ta'alluq kudrah Allah Subhanahu wa taala. Meratai kesemuanya adalah datang daripada ta'alluq sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya Allah yang jadikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ni lepas mai duk baca semua. Ni nak kejar ni biar ada kalimah tauhid.
Biar ada kalimah tauhid. Kalau kita ada kalimah tauhid, akidah kita mentauhidkan Allah, akhir kalam la ilaha illallah, lepas dia mati Allah akan letak kita dengan kalimah tauhid la ilaha illallah. Jadi keesaan ni pecah pada tiga: keesaan pada zat, keesaan pada sifat, dan keesaan pada perbuatan. Kemudian tiap-tiap satu keesaan tu pecah dua pula. Tunggal pada zat, dua bahagi pula. Tunggal pada zat, kita sebut tunggal ni jadi janggal sikit tau. Tunggal, kita tunggal ni nak anak tunggal tau. Ibu tunggal. Lepas tu ada tunggal pula dalam hutang. Ada tunggal dalam hutang. Tu tunggal kau. Dalam bandar dah. Dah tempat dia orang ambil. Tempat dia orang buat rumah. Dia pun masuk dalam bandar lah, tunggal kau tu. Kita jarang sebut tunggal, kita sebut esa. Esa. Nah. E-S-A. Esa. Kita jadi palut dengan esa. Keesaan tu lah. Esa. Sebut satu pun berasa macam tak berapa palut. Satu pada zat, satu pada sifat, satu pada perubatan. Sebut satu tu tak berapa palut. Sedap juganya. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Baru nyaku. Ni bubuh tunggal pula. Jadi pelik bunyi tu. Tunggal pada zat, tunggal pada sifat, tunggal pada perbuatan. Jadi tunggal pada zatnya dua bahagi pula. Pula dengan makna jugalah sebagaimana tunggal terbahagi pada tiga. Hak tunggal pada zat terbahagi pada dua pula. Mana? Pertama, zatnya zat Allah Subhanahu wa taala tidak bersusung, tidak berkapuh hingga boleh berbelah bagi. Faham tak tu? Bersalahan zat makhluk, bersusung, berkapuh, boleh berbelah bagi. Dia hak keesaan pada zat dua bahagi, keesaan pada sifat dua bahagi ni, hak ni kita orang Islam hak ni tetap dah. Cuma kadang-kadang kalau bahagi gini ni, satu apa makna keesaan pada zat, yang kedua apa makna, tu je kita kadang tak reti nak susung. Tapi pegangan tetap dah. Mana yang pertamanya? Zatnya zat Tuhan tidak bersusung, tidak berkapuh hingga boleh berbelah bagi. Bersalahan zat makhluk, bersusung, berkapuh, boleh berbelah bagi. Bersusung, berkapuh, boleh belah bagi ni dia panggil jisim. Berjisim ni macam kita. Zat kita ni kan, zat yang bersusung, berkapuh. Bersusung kat mana? Bersusung dengan ada kulitnya, ada dagingnya, ada tulangnya, ada bahagian kepalanya, bahagian tubuhnya. Ni tanda ni. Adapun zat Tuhan tidak bersusung, tidak berkapuh. Zat Tuhan tidak berjuzuk macam zat kita. Zat Tuhan tidak berjuzuk, tidak ada bahagian-bahagian sebagaimana hak kita ni. Kita ni tak adalah ada kulit, ada daging, ada darah, ada orat, ada tulang. Ini zat kita. Adapun zat Tuhan tidak bersusung, tidak berkapuh. Tapi hak kita duk pegang yang pertama ni, hak ni sudah masuk dalam mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Masuk situ dah. Tapi ni kejap lagi ni pula. Jadi zat Tuhan tidak bersusung, tidak berkapuh. Sebaliknya zat makhluk bersusung, berkapuh, boleh berbelah bagi. Boleh belah bagi lah. Tu sebelah atas, tu sebelah tengah, tu sebelah bawah, tu sebelah kanan, tu sebelah kiri, boleh belah bagi tu kan. Boleh belah bagi.
dan bersusun berkapuh, inilah dipanggil kam muttasil pada zat. Tu kam muttasil pada zat. Kam beberapa bilangan dipanggil. Kam beberapa bilangan. Muttasil yang bersusun, yang berhubung. Muttasil. Yang nombor 2 di bawah tu kam munfasil pada zat. Kam beberapa bilangan. Munfasil yang bercerai. Ni kena ingat istilah ni. Takut jadi pening lagi kan. Dia kata kokang. Dia kata pening kita orang kampung nak ngaji maduk kokang. Kam muttasil, kam munfasil. Lepas tu 3 pula. Kam muttasil pada zat, kam muttasil pada sifat, kam muttasil pada perbuatan, kam munfasil pada zat, kam munfasil pada sifat, kam munfasil pada perbuatan. 6 kam tu hak mustahil. 3 muttasil, 3 munfasil. Hak ni balik tengah sebut kau laju-laju sikit. Hak nakal. Belik lidah. Belik lidah. Bolong lagi. Muttasil munfasil pun dia pening dah. Muttasil yang berhubung, munfasil yang asing-asing. Muttasil yang berhubung. Kalau orang ngaji tajwid kan, boleh fahamlah mak wajib muttasil, mak jaih munfasil. Tak nak beza. Mak wajib muttasil. Ja'al. Mak jaih munfasil. 2 kalimah. Tak ada beza muttasil dengan munfasil. Jangan buat komang sangat. Kalau dah ada beza muttasil munfasil, tak jangan ngaji tajwid tu. Tapi ngaji tajwid pun ada juga orang hok payah. Dia kata muttasil munfasil ni bunyi sebalah, dia kata. Bunyi sama. C belakang dia kata. Muttasil munfasil. Lepas tu muttasil berhubung, munfasil bercerai. Hak manakah mak wajib? Hak muttasil ke hak munfasil? Hak mana hak mak jaih? Hak muttasil ke hak munfasil? Kemudian kalau sebut kata mak jaih, munfasil. Munfasil ni makna berhubung ke bercerai? Dia nak. Mungkin tak je ngaji sekolah Arab tau. Jangan ngaji sekolah Arab. Kalau orang putih cair. Pasal kalau orang putih cakap Melayu pun slang orang putih dah. Dia kalau bahasa Arab, mak jaih munfasil. Munfasil tu bercerai. Nak ingat orang ni. Gini dia kata. Mak jaih penyanyi tu dia baik cerai. Jadi mak jaih munfasil, munfasil tu cerai. Sebab apa? Mak jaih. Mak jaih penyanyi tu lah. Jadi sebut munfasil, bercerai sebab mak jaih. Allah, siapa guna nama orang lain mana? Bila tahu mak jaih tu baik cerai. Orang dulu tak macam orang lain ni nikah sekejap, meriah, lepas tu sekejap cerai. Ke gitu? Ke mak jaih baik cerai? Dok bunyi cerai tau. Siapa kata ada arah? Nak ingat ni, hak mana bercerai? Muttasil bercerai ke munfasil bercerai? Tengok. Hak mana munfasil? Mak jaih munfasil. Mak jaih. Munfasil bercerai. Apa kena gitu nak ngaji tajwid ni? Tak, ayo kita dengar mak wajib muttasil. Kita tahu dah. Mak jaih munfasil. Tapi kadang-kadang kita ni hukum hakam kita baca betul. Tapi kalau tanya, ni mak wajib muttasil ke mak jaih munfasil? Ada dia jawab. Tapi dia baca betul. Ada ni? Dia baca betul. Tapi kalau tanya, mak wajib ke mak jaih ni? Dia tak nak jawab. Tapi baca tak salah. Ni samalah kita ni. Hak mustahil, kam muttasil, kam munfasil pada zat. Mungkin tak dia nak jawab, tapi akidah comel, tak ada masalah. Mana dia pegang dah? Zat Tuhan tidak berjuzuk.
Berjuzuk tu panggil apa? Anda nak sebut. Berjuzuk tu panggil kam muttasil pada zat. Kam beberapa bilangan. Muttasil yang berhubung. Mana apa ni? Di satu zat. Ni, kita satu tuan. Seorang ni. Tapi banyak juzuk. Ni panggil kam muttasil. Berhubung. Mana apa? Di satu zat. Tapi juzuk banyak. Itu muttasil tu. Hak kan munfasil hak nombor 2 ni. Ni satu zat, ni satu zat. Ni Tuhan A, ni Tuhan B. Ni mustahil, ni mustahil. Hak ni dia panggil kam munfasil pada zat. Mana apa? Bilangan, beberapa bilangan. 2 ni. Munfasil, suku-suku asing-asing. Ni Tuhan A, ni Tuhan B. Ni dia panggil munfasil, asing-asing. Suku-suku. Hak muttasil, ni di satu tuan. Ada banyak juzuk. Tu muttasil tu je. Munfasil bercerai-cerai, hak asing-asing. Ni satu Tuhan, ni satu Tuhan. Ni mustahil ke ni? Itu dia panggil kam munfasil. Berbilang yang suku-suku, Tuhan A suku, Tuhan B suku. Ni mustahil. Satu je Tuhan. Tapi berjuzuk macam kita ni mustahil. Jadi kalau kira-kira macam kita ni, nak panggil satu tak boleh lah kalau kira-kira. Nak panggil seorang tak boleh lah. Tapi dari segi lurah boleh panggil seorang. Jangan salah mengaji pula. Mari berapa orang? Banyak mari, ramai mari. Ramai nampak seorang je. Tengok molek, kepala ada, tubuh ada, kaki, tangan. Tu hak ni ni. Tak bilang lagi ada kulit, ada daging, ada tulang. Banyak ni. Pening apa tengok atas bawah. Mana kita panggil seorang lah, satu lah juga. Tapi satu sungguh ke gitu? Satu apa gitu banyak juzuk. Satu apa? Tapi cakap kitanya seorang, satu. Tapi satu sungguh ke? Satu warna banyak bahagian gitu. Banyak juzuk gitu. Tapi jangan buat sebab cakap pelik pula. Cakap pelik orang tengok atas bawah dia letak pada salah mengaji kan pula kan. Ambil pesen mana ni dia kata ni. Mari seorang dia kata mari ramai. Mari banyak-banyak. Dah ramai dah. Banyak. Banyak apa? Kepala, tangan, perut, kaki. Banyaklah tu. Panggil apa? Bercusum berkapur. Waktu dia panggil banyaklah. Kam muttasil pada zat. Zat satu. Tapi banyak juzuk. Hak tu mustahil kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pegang satu pada zat dengan bahawa zat Tuhan tidak berjuzuk. Zat yang berjuzuk macam zat manusia dia panggil kam muttasil pada zat. Mustahil kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, zat Tuhan, zat Tuhan tidak berbilang 2, 3. Ni. Dan berbilang zat Tuhan 2, 3 ni, inilah dinamakan kam munfasil pada zat. Beberapa bilangan munfasil yang bercerai-cerai, yang asing-asing. Dua Tuhan. Ni satu, ni satu. 3 Tuhan. Ni satu, ni satu, ni satu. Apa ni? Berbilang yang bercerai, yang asing-asing. Ni pun mustahil. Kemudian kalaulah dalam kitab kecil-kecil dia pergi kepada poin bicara bab keesaan adalah keesaan pada zat dengan makna yang kedua ni, Tuhan satu. Kalau kita kecil sifat yang keenam wahdaniyah, keesaan dengan makna Allah Tuhan yang satu. Tu je poin dia. Makna yang pertama, zat Tuhan tidak berjuzuk, itu masuk dah pada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith.
Hak kata keesaan pada sifat sudah masuk pada bicara Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Bila Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, tiada satu sifat tu sifat yang sempurna, maka tidak berbilanglah sifat kesempurnaan bagi Allah bagi tiap-tiap satu sifat. Kemudian pula keesaan pada perbuatan bicara kudrah iradah. Keesaan pada perbuatan bicaranya kudrah iradah. Keesaan pada sifat bicaranya Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Sifat kudrah Allah, kudrah yang sempurna. Sifat iradah Allah, iradah yang sempurna. Pastilah kudrah yang satu, iradah yang satu, tidak berbilang bagi tiap-tiap satu sifat. Itu keesaan pada sifat. Maksud dah pada sifat kesempurnaan hak kita duk pegang secara ijma' tu kan. Sebelum kita duk sebut sifat 20, kita duk pegang dulu secara ijmal Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Apa makna sifat kesempurnaan? Tiap-tiap satu sifat yang sempurna. Jadi kalau kudrah pun sempurna, iradah pun sempurna, ilmu pun sempurna, tak adalah dua kudrah di Allah, tak adalah dua iradah di Allah, tak adalah dua ilmu di Allah. Tu keesaan pada sifat. Maksud dah pada kita duk sebut sifat kesempurnaan bagi Allah. Kemudian tunggal pada zat ni, makna yang pertama, zat Tuhan tidak berjuzuk. Kita dah ngaji dah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Jadi poinnya kalau kita tu kecil, ni je, hak nombor 2 ni je. Apa makna keesaan pada, apa makna Allah Ta'ala bersifat dengan wahdan dia? Dengan makna Tuhan satu tidak berbilang. Tu je dia ayat. Kalau kita kecil, Tuhan satu, Tuhan tidak berbilang. Tak ada ni. Ni hak point ni. Hak nombor 2 ni. Tapi hak aturan kitab cara detailnya pecah kepada 3. Keesaan pada zat, sifat, perbuatan. Ni kena kemah molek lah secara halusi. Macam sebut tadilah, keesaan pada perbuatan itu masuk kepada rukun iman yang ke-6, qada dan qadar, bicaranya di sifat kudrah iradah. Tetapi kalau kita pakai kaedah sifat 20, kejaklah. Sebelum masuk kudrah iradah, nak bicara qada dan qadar, kita kemah hak keesaan pada perbuatan. Kemah keesaan pada perbuatan. Pergi kepada kudrah iradah, lagi mantap. Tapi sebenarnya kalau nak cerita kitab kecil, wahdaniyah esa dengan makna Allah Tuhan yang satu. Tuhan tidak berbilang. Tak ada Tuhan yang kedua, tak ada Tuhan yang ketiga. Ni hak nombor 2. Hak yang pertama, zat Allah tidak berjuzuk, itu masuk pada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dan wajib bagi Allah Ta'ala tunggal pada zat, pada 2 makna tu. Dengan makna zat Tuhan tidak berjuzuk, zat Tuhan tidak berbilang, ternapilah. Artinya tak adaklah pada Tuhan dua kam itu, yakni kam muttasi tak ada di Tuhan, atau kam munfasir pada zat itu pun tak ada di Tuhan. Jadi ternapi 2 kam, muttasi pada zat, munfasir pada zat. Gimana? Muttasi, munfasir. Kam berbilang, beberapa bilangan. Muttasil berhubung, munfasil bercerai, asing-asing. Mana? Tukar dah. Tengok molek lah, jangan siapa ke muttasil kita duk mikir. Lepas tu tak ada jumpa jawapan. Munfasil, penipuan ni dah cepat sangat sebut tukar. Muttasil kita baru nak cari jawapan dia, muttasil hak mana, tak ada jumpa jawapan, tubik dah munfasil. Ni malah nak kerja. Capu pula, letih pula, ngatuk pula, belah-belah nak nera, nak tidur. Apa siapa kena nak muttasil, nak kena mikir dah ayah. Macam tadilah tajwid tadi. Mak jaiz muttasil dah mikir dah. Mak jaiz munfasil dah mikir dah. Jadi macam hak kita dah, jadi bahasa kita dah. Sebab kata mak wajib muttasil. Faham? Mak jaiz munfasil,
Faham lah dia. Ni kena orang sok-sok lah. Kalau tak biasa memang dipening. Ada ni. Kam beberapa bilangan muttasil yang berhubung. Maknanya satu zat macam kita, tapi banyak juzuk. Tu dia panggil kam muttasil pada zat. Kam munfasil pada zat ni dua orang. Ni seorang, ni seorang. Dia panggil apa ni? Kam munfasil. Beberapa bilangan, tapi ni orang lain, ni orang lain, dipanggil munfasil. Kalau kam munfasil pada zat bagi Tuhan, Tuhan A, Tuhan B, mustahil. Tuhan yang satu, satu pada zat, tidak berbilang, tidak ada Tuhan yang kedua ketiga, tidak ada kam munfasil pada zat. Sebab ada orang cela gitulah. Dia cela main duk kokang duk cela gitu. Dia hak ni cara halusi lah pula, macam sebut tadi lah. Hak pegangan kita zat Tuhan tidak berjuzuk, tidak berbentuk macam kita, kejap dah kan dia mukhalafah. Kemudian hak kita nak pegang ni, Tuhan satu, Tuhan tidak berbilang. Berbilang panggil apa? Tak pandai nak sebut nama. Berbilang tu dipanggil kam munfasil pada zat. Bila tunggal pada sifat dua bahagi pula. Sebagaimana di hadapan satu laginya, tunggal pada perbuatan pun dua bahagi pula. Wallahu a'lam.